Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Syahrul Binawi, nombor matrik 275114. Okay, di sini saya ingin menerangkan tentang pembinaan negara bangsa. Menurut Kamus Dewan, negara bangsa sebagai negara berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Pembinaan negara pula adalah merupakan satu proses mewujudkan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan di kalangan semua penduduk sesebuah negara. Ia bererti mewujudkan sentimen satu bangsa dan satu negara serta melahirkan kepribadian bangsa. Saya terangkan juga elemen penting kewujudan sesebuah negara. Yang pertama, penduduk, sempadan, kerajaan dan juga kedaulatan. Apa yang dikatakan bangsa? Bangsa ialah kewujudan kumpulan manusia tertentu dengan diikat oleh beberapa ciri persamaan berasaskan kelahiran, keturunan atau unsur-unsur jasmani, politik dan sosial. Tiga asas utama kewujudan negara bangsa. Masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman, ideologi demokrasi liberal, kepercayaan pada pemerintahan dan undang-undang negara. Faktor asas kewujudan negara bangsa. Yang pertama, nasionalisme, itu perasaan cinta kepada tanah air. Dilahirkan menerusi tindakan seperti penentangan terhadap penjajah. Elemen-elemen penting pemangkin pembentukan negara bangsa. Faktor yang kedua, asas kewujudan, patriotisme, lanjutan daripada perasaan cintakan tanah air atau boleh dipanggil juga motherland. Hadir selepas wujudnya nasionalisme, kemuncak kesetiaan teragung oleh rakyat yang bersedia berkorban nyawa untuk tanah air tercinta. Faktor asas kewujudan negara bangsa yang ketiga iaitu integrasi. Proses mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah daripada segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Integrasi terdiri daripada integrasi wilayah, ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan dan politik. Bermatlamatkan menghilangkan perasaan perkauman atau kenegerian atau apa jua fahaman kebangsaan yang sempit. Kita bincangkan faktor penggalak kewujudan negara bangsa. Yang pertama tentang nationality, iaitu kewarganegaraan, mewujudkan satu bentuk identiti kepada semua rakyat. Contoh, kad pengenalan. Yang kedua, demokrasi. Daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Alat mewujudkan keutuhan pentadbiran dan direstui seluruh rakyat. Kekuatan demokrasi dalam pembentukan negara bangsa. Pemberian hak kepada semua negara berkongsi ideologi yang satu dalam memilih pemerintah. Faktor ancaman kewujudan negara bangsa. Yang pertama tentang globalisme, dunia tanpa sempadan. Setiap negara terpaut kepada jaringan aliran maklumat secara global yang ditunjangi kecanggihan teknologi.
sepada negara bangsa akan berakhir. Yang kedua, neo-feudalisme. Sistem konservatif berkaitan pemerintah yang terbentuk dalam cara baru masa kini. Sistem feudalisme ialah sistem pemerintahan oleh golongan elit yang menguasai segala aspek ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Okey, yang ketiga, liberalisme, kesederhanaan atau keterbukaan. Keterbukaan tanpa ada had akan mengganggu kelicinan pentadbiran dan sekaligus menggugat perkembangan negara. Okay, yang keempat, pluralisme. Sifat kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk. Kebiasaan terbina hasil penjajahan. Dasar ini memenuhi konsep kolonialisme bagi menghalang penyatuan. Okey, usaha-usaha ke arah pembentukan negara bangsa. Okey, yang pertama, melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk semua jenis sekolah dalam penilaian peperiksaan dan pemeriksaan yang seragam. Okey, isu yang kedua, menjadikan agenda memperkasakan salah satu teras dasar pelaksanaan RMK ke-9 bagi merealisasikan matlamat menjadikan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan budaya dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. Memperkenalkan mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Memperkenalkan konsep sekolah wawasan sebagai salah satu pendekatan internet alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional dengan menempatkan 2 atau 3 jenis sekolah rendah berlainan bahasa, pengantar dan pentadbiran dalam sesebuah kawasan yang sama. Melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan. Contoh, yang pertama, mengadakan perhimpunan mingguan, mengadakan sambutan bulan kemerdekaan, kempen Jalur Gemilang, sambutan ambang merdeka, perhimpunan khas sempena Hari Kemerdekaan untuk memperdengarkan perutusan kemerdekaan, memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan politik serta bangsa sebagai rakyat Malaysia, mengurangkan segregasi kaum dan keengganan dalam perhubungan inter dan intra kaum dan wilayah, meningkatkan integrasi wilayah antara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dengan Semenanjung dan antara negeri-negeri di Semenanjung, mengambil langkah tertentu bagi membolehkan sekolah-sekolah yang dipelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja seperti SJKC, SJKT, sekolah agama atau sekolah kebangsaan berinteraksi dan sebagainya. Okey, di akhir penerangan saya tentang kesimpulan. Okey. Kesimpulan yang saya boleh disimpulkan di sini ialah ilmu kenegaraan memberi ruang kepada masyarakat menyedari kebutaan kepada hal ehwal negara sendiri akan membawa kemusnahan dan membantukan perkembangan negara. Okey, sekian, terima kasih.